Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Salam sejahtera diucapkan kepada Lieutenant Colonel Jasmi. Kami dari kumpulan 13 akan membentangkan kajian artikel kami yang bertajuk Cabaran Pelajar dalam Menempuhi Pembelajaran Secara Atas Talian. Ahli kumpulan kami terdiri dari 5 ahli iaitu saya, Jasmina Nuri Natasha binti Jazli Ikhwan, diikuti dengan Fazrin Anissa binti Fazli, Nurhani Soleha binti Nurizam, Maisarah binti Rusdi dan Anami Engki Weng. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang pertama. Dipersilakan. Sebagai pengenalan, kajian ini merupakan sebuah kajian kuantitatif yang telah dijalankan bagi mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pelajar IPT di Malaysia semasa sesi pembelajaran atas talian. Kami telah mengkaji cabaran tersebut melalui 3 aspek, iaitu persekitaran yang kondusif, kemudahan alat peranti yang digunakan dan juga kemudahan capaian internet. Wabak COVID-19 telah melanda dunia pada tahun 2019 dan menyebabkan perubahan besar dalam pelbagai sektor di dunia, khususnya sektor pendidikan. Sektor pendidikan telah didorong untuk mencari inisiatif lain bagi meneruskan pengajaran dan pembelajaran. Sekarang, pembelajaran atas talian atau e-pembelajaran telah menjadi norma baru. Walaupun pembelajaran atas talian telah memberi banyak manfaat, namun cabaran pula timbul dalam kalangan pelajar semasa menjalankan pembelajaran atas talian ini. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar dari aspek persekitaran tempat belajar yang kondusif, alat peranti yang digunakan, dan kebolehcapaian internet sewaktu sesi pembelajaran dalam talian sedang berlangsung. Terdapat beberapa objektif yang ingin dicapai dalam kajian yang kami jalankan ini. Antaranya, mengenal pasti cabaran pelajar dari aspek persekitaran yang kondusif sewaktu sesi pembelajaran atas talian dijalankan. Yang kedua, kajian ini ingin mengenal pasti cabaran pelajar dari aspek alat peranti yang digunakan ketika sesi pembelajaran atas talian seperti komputer riba, telefon pintar dan tablet. Yang ketiga, kajian ini ingin mengenal pasti cabaran pelajar dari aspek mendapatkan capaian internet sewaktu pembelajaran atas talian. Kita beralih pula kepada metodologi kajian. Kajian ini telah dilaksanakan melalui kaedah kuantitatif dan melibatkan 30 orang responden yang terdiri daripada pelajar IPT Malaysia. Responden tersebut diperoleh melalui kaedah persampaian rawak. Responden telah mengisi soal selidik yang terdiri daripada 4 bahagian. Bahagian A adalah maklumat demografi responden, manakala bahagian-bahagian seterusnya berkenaan cabaran yang dihadapi oleh pelajar semasa sesi pembelajaran atas talian mengikut 3 aspek berlainan, iaitu bahagian B, persekitaran yang kondusif, bahagian C, alat peranti yang digunakan, serta bahagian D, capaian internet. Kesemua item di dalam bahagian B, C dan D menggunakan skala Likert 5 mata. Soal selidik ini telah dihebahkan kepada responden melalui Google Form yang dikongsi di grup WhatsApp dan Telegram pelajar. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perisian IBM SPSS dalam bentuk min, sisihan piawai dan juga interpretasi. Yang pertama sekali, cabaran dari aspek persekitaran yang kondusif sewaktu sesi pembelajaran secara atas talian. Hasil respon daripada responden pada bahagian ini menunjukkan kebanyakan responden lebih selesa mengikuti kelas atas talian di kolej bersama rakan-rakan berbanding berada di rumah maupun berada di tempat awam seperti McDonald's, Starbucks dan sebagainya. Hal ini kerana responden lebih mudah mendapatkan bantuan dari segi pembelajaran yang berbentuk soalan tutorial maupun nota kuliah.
Selanjutnya, berdasarkan hasil respon, didapati responden juga lebih selesa untuk mengikuti kelas secara bersemuka berbanding pembelajaran secara atas talian. Demikian kerana didapati bahawa terdapat kesukaran bagi responden dalam memberi tumpuan yang penuh sewaktu kelas atas talian berlangsung. Tambahan pula, menurut responden, mereka terpaksa menonton semula video rakaman bagi memahami suatu topik akibat daripada gangguan persekitaran di rumah maupun di kolej. Seterusnya, dapatan kajian yang kami peroleh daripada cabaran pelajar dari aspek alat peranti yang digunakan ketika sesi pembelajaran secara atas talian adalah yang pertama, kebanyakan responden mempunyai alat peranti elektronik untuk kegunaan pembelajaran secara atas talian. Selain itu, responden lebih gemar menggunakan komputer river sebagai alat peranti utama semasa sesi pembelajaran secara atas talian kerana ia lebih mudah digunakan dan skrin komputer yang lebih besar membuatkan responden dapat melihat bahan mengajar yang dipaparkan oleh pensyarah lebih jelas dan mudah dibaca. Yang ketiga, segelintir responden mempunyai masalah dengan alat peranti seperti mikrofon atau kamera yang tidak dapat berfungsi dengan baik ketika sesi pembelajaran secara atas talian. Terdapat juga segelintir responden yang berkongsi alat peranti dengan keluarga mereka. Bagi bahagian yang seterusnya, ia mengumpul respon berkenaan cabaran pelajar dari aspek capaian internet sewaktu sesi pembelajaran dilakukan secara atas talian. Dari sini dapat dianalisis bahawa lebih ramai responden yang menggunakan sumber talian internet data mudah alih dan sumber internet talian tetap iaitu Wi-Fi dari sumber Maxis dan Unify contohnya sebagai sumber akses internet mereka. Walaupun umum mengetahui pihak universiti turut menawarkan kepada mahasiswa-mahasiswi capaian internet tetapi ianya kurang digunakan oleh pelajar. Hal ini mungkin disebabkan faktor capaian internet ini lemah dan sering sesak apabila digunakan oleh ramai pengguna pada satu-satu masa. Selain itu, kebanyakan responden mempunyai capaian internet yang stabil dan data mudah alih yang jarang habis untuk mengikuti pembelajaran secara atas talian. Yang kelima, berdasarkan hasil respon, ada segelintir responden mempunyai masalah capaian internet di tempat tinggal mereka dan menyukarkan mereka untuk mengikuti sesi pembelajaran secara atas talian. Keterbatasan dan kekangan pasti wujud khususnya kepada pelajar yang tidak mempunyai akses untuk capaian internet atau mempunyai kadar capaian internet yang lemah, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan luar bandar atau daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Akhir sekali, terdapat juga segelintir responden yang membayar kos internet yang mahal setiap bulan untuk mengikuti kelas secara atas talian. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, kami dapat menyimpulkan bahawa pembelajaran atas talian memberi cabaran yang signifikan kepada para pelajar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa aspek persekitaran yang kondusif adalah paling tinggi signifikannya, diikuti dengan cabaran dari aspek kemudahan capaian internet dan seterusnya cabaran dari aspek kemudahan alat peranti yang digunakan yang mempunyai signifikan yang paling rendah. Bagi memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi cabaran pembelajaran secara atas talian terhadap para pelajar, kajian lanjut perlu dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor wujudnya isu-isu tersebut serta kesannya kepada prestasi akademik dan kesihatan mental pelajar dalam jangka masa panjang. Kajian-kajian yang dilaksanakan mengenai topik ini dapat memastikan tindakan proaktif dapat dilakukan untuk mengatasi cabaran dalam pembelajaran. Hal ini supaya para pelajar memperoleh pendidikan yang berkualiti sama ada secara bersungka ataupun secara atas talian. Ini adalah senarai 17 rujukan yang kami gunakan sepanjang menjalankan kajian artikel kami ini yang bertajuk Cabaran Pelajar dalam Menempuhi Pembelajaran Secara Atas Talian. Senarai rujukan ini merangkumi jurnal dan juga buku. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami, kumpulan 13.